Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan ringkasan artikel The Construction of Malay Identity Across Nation Malaysia, Singapore and Indonesia. Berikut merupakan ahli kumpulan saya. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Fatin Syahira, Nur Aina, Aisyah Nur Atirah, Nur Afika Mardati dan Nur Safi Adlina. Saya akan meneruskan pembentangan, iaitu pembentukan identiti Melayu. Ungkapan awal identiti Melayu di semenanjung tanah Melayu, iaitu istilah Melayu, digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada mereka yang berketurunan diraja atau bangsawan. Namun begitu, selepas daripada penjajahan, pengenalan pendidikan awam dan penyebaran konsep kemelayuan dalam akhbar-akhbar popular, maksud konsep ini telah berkembang jauh dari penekanan sempit yang pada awalnya bermaksud mereka yang berketurunan diraja atau bangsawan, dan konsep ini telah berkembang maksudnya kepada konsep kepada asal usul salah silah seperti yang kita fahami pada hari ini. Terdapat 2 kumpulan penjajah British di tanah Melayu pada abad ke-19. Kumpulan yang pertama iaitu James Low. Beliau ni berkhidmat di Pulau Pinang dan Provinsi Wellesley ataupun dikenali sebagai Seberang Pride. Dan beliau ni berpandangan bahawa sifat manusia ni adalah seragam dan semua manusia mempunyai kapasiti yang sama. Seperti istilah yang kalau orang lain boleh buat, saya pun boleh buat. Beliau berpandangan sebegitu rupa. Seterusnya, kumpulan penjajah British yang kedua iaitu pentadbir intelektual seperti H. Clifford, F. Swintonham and Richard Winstead. Mereka ni menolak andaian bahawa kaum Melayu ni boleh mencapai sepenuhnya faedah tamadun. Seperti yang Richard Winstead katakan, orang Melayu ni memerlukan perlindungan, identiti dan harga diri mereka perlu dilindungi. Hal ini dikatakan dalam artikel tersebut, dan oleh itu pendidikan Melayu, Maktab Melayu Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Idris ditubuhkan atas dasar untuk melindungi orang Melayu dan identiti serta harga diri orang Melayu itu. Maktab Melayu Kuala Kangsar ni lebih dikenali sebagai MCKK, dan Maktab Perguruan Idris pada hari ini dikenali sebagai Universiti Perguruan Sultan Idris. Seterusnya, melalui pendidikan inilah kemelayuan dapat ditonjolkan dan diperkukuhkan lagi. Hal ini dapat dicapai budaya, sastra dan pendidikan Melayu yang diajarkan di maktab-maktab ini. Hasil daripada penuntut di maktab-maktab ini mampu mencipta kemelayuan mengikut imej jenama mereka dan masyarakat Melayu itu sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang respon orang asli. Yang pertama, Abdullah Mushi telah berkata bahawa konsep Melayu tulen ialah rakyat biasa berbanding golongan bangsawan. Istilah bangsa Melayu iaitu komuniti utama digunakan agar bangsa Melayu tidak dikawal oleh kaum lain. Yang kedua, penggunaan cetakan bagi penyebaran idea. Contohnya akhbar seperti Utusan Melayu dapat memupuk kesedaran dan kemajuan masyarakat Melayu dengan mempraktikkan idea wilayah untuk digunakan oleh nasionalis Melayu. Yang ketiga, Kesatuan Politik Melayu ditubuhkan. Menjelang tahun 1930-an, golongan cerdik pandai Melayu yang terdiri daripada guru dan wartawan dilahirkan untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kehidupan budaya Melayu. Yang keempat, konsep Melayu. Konsep Melayu ini telah dipertandingkan semasa penyediaan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Golongan yang menerajui UMNO mengutamakan kewarganegaraan bangsa Melayu untuk orang Melayu yang tinggal di kawasan semenanjung tanah Melayu.
Yang kelima, perkembangan politik Melayu. Perkembangan politik seperti Parti UMNO telah bermula sejak generasi pertama sehingga UMNO berkembang dan menjadi parti yang didominasikan oleh guru sekolah dan orang-orang kelas profesional. Seterusnya, saya akan membincangkan tajuk berkenaan Riau Lingga Johor. Kemelayuan dilihat daripada perspektif sejarah politik hubungan Riau Lingga Johor Kesultanan Melayu. Tujuannya untuk melakar asas-asas sejarah politik ini. Orang Bugis diberikan jawatan yang berpengaruh dalam hierarki politik Melayu seperti yang Tuan Muda iaitu pemerintah muda. Pada abad ke-18, Riau mengekalkan kedudukannya sebagai pusat interapat utama di laluan laut tradisional di antara India ke China. Melalui perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824, British dan Belanda telah bersetuju menghormati satu sama lain dan saling eksklusif dan tidak sewenang-wenangnya memutuskan hubungan perpaduan budaya pantai timur Sumatera dan Semenanjung. Raja Ali Haji menulis teks Tuhfat Al-Nafis pada tahun 1860-an sebagai sejarah hubungan Bugis dengan alam Melayu terutama di Johor, Riau dan Lingga. Motif Tuhfat tersebut adalah untuk justifikasi dan pengesahan peranan orang Bugis dalam sejarah Melayu. Pada tahun 1920-an, cerdik pandai Melayu yang agak autonomi telah muncul. Wujud kelas perbezaan dalam masyarakat Melayu iaitu daripada golongan biasa dan golongan bangsawan. Elit Bugis telah mempromosikan agama Islam dan bahasa Melayu melalui media cetak. Orang Bugis telah mengambil jalan keluar kepada wacana yang tertumpu kepada ulama dan orang Melayu kepada satu wacana kepada kerajaan. Seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan perspektif Indonesia Sumatera Timur. Nasionalisme Melayu di Semenanjung bersifat eksklusif manakala di Indonesia bersifat inklusif. Bangsa Indonesia mewakili seruan nasionalis yang eksplisit kepada Melayu dan bukan Melayu. Persatuan Sumatera Timur wujud untuk merapatkan jurang pendidikan dan ekonomi di antara orang Melayu tempatan dan bukan Melayu. Republik Indonesia diisytiharkan pada tahun 1945. Persefahaman dalam membentuk identiti adalah perlu untuk membentuk identiti dan ideologi kebangsaan. Konsep budaya kebangsaan dirumuskan sebagai gabungan unsur-unsur terbaik. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis perbandingan identiti etnik dalam masyarakat majmuk antara tiga buah negara, iaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia. Cara negara bangsa menangani identiti dalam masyarakat majmuk bergantung kepada model integrasi yang mereka langgang. Dalam kes ini, negara yang paling kuat di Singapura dan paling lemah di Indonesia, manakala Malaysia pula berada di tengah-tengah. Sebab ini, walaupun kerajaan Indonesia secara rasmi menggambarkan model integrasi asimilasionis, tetapi masih tidak diamalkan oleh mereka sendiri. Manakala di Malaysia dan di Singapura pula, kerajaan meneruskan dan mempengaruhi bagaimana mereka melihat identiti persepsi Melayu, Cina dan India dalam kehidupan seharian mereka sendiri. Di Malaysia, istilah Melayu digunakan oleh pentadbiran kolonial untuk membezakan orang Islam berbahasa Melayu yang menetap di Semenanjung Melayu dan pulau-pulau pesisir dengan pendatang India dan Cina. Takrifan rasmi kemelayuan di Malaysia adalah berdasarkan kriteria budaya. Di Singapura pula, unsur sukarela dalam pengenalan diri orang Melayu semakin ketara. Identiti berbilang kaum pelbagai budaya yang dianuti oleh kerajaan PAP iaitu Parti Tindakan Rakyat yang mentakrirkan penduduk Singapura terdiri daripada kaum yang berbeza. Di Singapura juga menganggap bahawa hubungan antara masyarakat, budaya, ras, etnik dan individu secara tidak berbelah bahagi. Di Indonesia pula, tidak ada kebetulan antara keanggotaan agama Islam dan pertalian etnik. Kedudukan orang Melayu Kepulauan Riau adalah unik kerana ia meliputi 3 buah negara yang bakal menjadi negara di mana arus politik, ekonomi dan sosio budaya yang terpancar dari pusat-pusat kuasa moden ini bertemu.
akan sambung mengenai catatan akhir. Malaysia mempunyai ekonomi dan politik yang lebih stabil daripada Indonesia sehingga orang Melayu di Malaysia dianggap lebih berprestij. Dalam masyarakat Melayu Riau, pembinaan jati diri Melayu telah lama menjadi pembahagian daripada wacana politik elit antara Bugis. Pembinaan kemelayuan adalah hasil daripada dua kuasa yang berbeza, iaitu ekonomi kapitalis kolonial yang menceroboh masyarakat Melayu dan perbezaan sosial tradisional yang berkembang menjadi perbezaan jenis kelas. Pemisahan yang ketat antara agama dan politik oleh kerajaan sekular, Islam tidak diinstitusikan sebagai asas identiti Melayu pada tahap yang sama di Singapura seperti di Malaysia. Kekuatan sentimen nasionalisme dan kehancuran kesultanan membawa kepada tempoh yang berpanjangan persetujuan politik di Melayu di Indonesia.